المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله والإحسان. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan. Fi kitabillah, sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Bila yang Allah tetapkan 12 bulan sistem tahunan bagi manusia ni? Yaumal khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Sadaqallahul azim. Surah Taubah ayat ke-36. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan, kita lafazkan, kita ucapkan tidak lain dan tidak bukan hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dengan limpah kurnia inayah kasih sayang Allah, hari ini kita sudah pun masuk bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ni pertama antara bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bulan tersebut dikenali sebagai bulan haram. Okey. Tuan-tuan, kita baru saja habis Ramadan. Antara aktiviti yang sangat sinonim dengan Al-Quran iaitu tadarus Quran, kan? Al-Quran ni diceritakan oleh Allah kronologi sejarah penurunan dia di dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Suratul Baqarah ayat ke-185. So bila sebut kata Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, tentunya kita akan baca daripada awal, kemudian kita akan khatam. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, di awal juzuk yang pertama Suratul Baqarah, Allah berulang kali menyebut tentang Asy-Syahrul Haram bi Syahril Haram, daripada bulan haram ke bulan haram yang lain. Ada ayat yang menyebut yas'alunaka 'anil syahrul hurum, ketika mana mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bulan haram. The question is, apa dia bulan haram tu? Adakah bulan haram itu bermaksud bulan yang dilarang? Haram-haram ni benda yang dilarang lah. Ataupun bulan itu adalah membawa maksud bulan berdosa. Dua. Yang ketiga, kalaulah bulan tadi itu namanya bulan haram, adakah di sana ada bulan halal? Tiga. Empat. Cukup kot tiga. Tu brainstorm. Kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram tadi. Kenapa daripada 12 bulan yang Allah sebut minha arba'atun hurum, kenapa bulan tersebut dipilih? Kita tahu tuan-tuan, dalam semakan Al-Quran, bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran hanya satu saja, secara jahri, secara terang, iaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas ila akhir al-ayah. Adakah ada bulan-bulan yang lain yang Allah sebut dalam Al-Quran? Jawapan dia
Jawapan dia ada. Ayat yang saya baca tadi, surah Taubah ayat yang ke-36. Tetapi Allah tak sebut secara jahri, terang sebagaimana Allah sebut dan Allah mention Ramadan di dalam Al-Quran. Allah hanya sebut minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan ada 4 bulan haram. So kita bersyukur sebab bulan ini masih bulan yang diberkati oleh Allah. Kalau sebelum ni 3 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, kita berada di bulan yang disebut sebagai ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bermula daripada bulan Rejab hari itu. Bulan Rejab juga dikenali sebagai bulan haram. Dalam bulan Rejab ni berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian kita masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni disebut bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunat. Kerana Nabi bagi tahu bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang diberkati oleh Allah. 2 bulan dah kita dapat. Kemudian Allah pilih kita berada dalam bulan Ramadan. Allah pilih kita dalam bulan Ramadan bukan calang-calang orang yang terpilih. Ramadan ni disebut sebagai bulan yang berlimpah ruah dengan segala ganjaran dan keistimewaan, sehinggakan ibadah kita satu malam tetapi menyamai dengan bukan 1000 malam tapi 1000. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni ada tak dalam bulan ni? Bulan depan tu, bulan haji. Ini dibahaskan oleh para alim ulama termasuk mufassirin wa muhaddisin berkaitan tentang malam yang dikenali sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tinggal lagi Nabi bagi tahu spesifik. Kita kalau nak berhujah, dia mesti 2, Al-Quran, hadis sahaja. Itu our reference. Itu adalah rujukan kita. So berkaitan tentang Lailatul Qadar ni, Nabi menyebut tentang keistimewaan dia ada di dalam bulan Ramadan. So 3 bulan kita dah lalui, tuan-tuan. Kemudian masuk bulan Syawal. Ni 4 bulan, tuan-tuan. Bulan yang kita lalui ni bulan yang diberkati oleh Allah. Masuk bulan Syawal sama juga, tuan-tuan, bukan calang-calang. Kalau dalam bulan Ramadan adanya nuzulul Quran, dalam bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar, dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahala berganda-ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain, dan keistimewaan itu tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Masuk bulan Syawal pun sama juga, promosi besar-besaran. Walaupun puasanya 6 hari, tapi ganjaran pahalanya 365 hari. Mana nak jumpa, tuan-tuan, amalan yang pahalanya begitu. Man sama Ramadan fa atba'ahu 6 min Syawal ka'annahu siyam ad-dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6, walaupun 6 hari. Itu pun orang tanya saya, Ustaz, kenapa 6 hari je? Lepas tu saya tanya dia pula, lepas tu nak berapa hari? Saya nak tahu kenapa yang Allah pilih tadi tu angkanya 6. Tapi betul, tuan-tuan, walaupun kita kata apa kau banyak tanya kan, 6 hari tu pun tak sempat habis. Kena 8 hari, kena 10 hari ke? Rupanya dalam bilangan bulan ni disebut oleh, dalam bilangan angka ni, tuan-tuan, Allah Nabi sebut bahawa Allah ni dia suka innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Dia ni cantik, dia ni indah, dan dia suka benda-benda yang indah. Hadis yang kedua disebut oleh baginda Nabi, wa yuhibbul wit. Allah ni suka benda yang ganjil. Kita solat witir berapa rakaat, tuan-tuan?
Ya, angka yang ganjil. Angka yang ganjil. Suratul Fatihah ada 7 ayat. Solat witir 3 rakaat. Apa lagi yang witir? Yang witir. Nabi sebelum tidur, Nabi akan baca 3 qul. Nabi tak akan lelapkan mata selagi Nabi baca suratul mulk. Kemudian Nabi akan baca 3 qul. 3. Nampak 3. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq wa suratul nas. Kemudian Nabi tiup kat tangan, Nabi sapu. Nabi pilih 3 juga. Kebanyakannya dalam ibadat ni ada certain ibadat yang dipilih dengan angka yang ganjil. Itu bukti kata Allah ni suka yang ganjil. Tiba-tiba puasa 6 dia tak jadi ganjil. Dia jadi 6. Kenapa tuan-tuan? Jawapan dia? Sebelum nak jawab soalan ni, saya nak tanya tuan-tuan dulu. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 pula? Lepas tu masuk asar, okey cantik dah, 4 juga. Masuk maghrib 3. Kenapa tuan-tuan? Ataupun soalan ni tak boleh dipertikaikan dan tak boleh dipersoalkan. Ataupun soalan ni ada hikmah dia. Ataupun soalan ni tak perlu dibahaskan. Macam mana? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tu Quran. Kita nak berhujah, datangkan hujah dengan bentuk fakta. Quran, hadis. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu orang-orang yang benar. So dalam bab agama ni tuan-tuan, ada benda yang kita boleh boleh explore dan kita nak cari hikmah dia, dibenarkan. Dan ada satu certain tu disebut syari'iyah. Perkara tersebut sudah pun ditetapkan oleh Allah atas hak Allah, bukan hak kita. Orang tanya tadi kan, Ustaz kenapa 2 rakaat 4-4? Why not standardize? Subuh 2, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isyak pun 2. Boleh. Kan? Pertama tuan-tuan kena ingat, benda yang disyariatkan semuanya mutlak hak Allah. Dia saja yang boleh bagi arahan kepada kita, dan wajib kita taat dan patuh. Dalam Al-Quran disebut tuan-tuan ciri-ciri orang mukmin. Selalu kita baca ayat ni ba'da qiraatul suratul ayatul kursi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu, dan orang-orang yang beriman itu berkata sami'na wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, ya Allah, kami dengar tanpa kami argue apa pun, melainkan yang dengar tadi itu yang kami sambut daripada wahyu, wa ata'na, kami taat kepada perintahmu ya Allah. So berkaitan tentang angka-angka tadi itu, sebenarnya itu adalah hak Allah. Cuma tinggal lagi bukan kita nak argue, tapi kita nak cari hikmah. Boleh. Contoh, orang tanya, Ustaz kenapa babi tak boleh makan? Hari ni dah ada macam-macam alat yang canggih, sains dan teknologi pada hari ini. Kita boleh explore macam mana bentuk kajian para saintis. Adakah kita nak kata pengharaman babi ni disebabkan virus ataupun bakteria yang ada? Bakteria tadi tu tidak mampu dibunuh dengan dimasak, dengan direbus. Hatta berkali-kali masak sekalipun, bakteria tu masih aktif. Tuan-tuan boleh Google, tengok dalam YouTube.
Macam mana kuman yang ada di dalam daging babi tu bagi si makan tadi tu, sehingga dia mati pun bakteria tu masih ada dalam tubuh badan dia. Adakah kita nak bagi tahu pengharaman babi ni disebabkan kita tak boleh makan babi ni sebab ada bakteria tu lah? Adakah itu jawapan dia? Bagaimana pula tuan-tuan sekiranya dengan teknologi yang canggih ni, kita kata kita bercakap beyond 10 years in future, mungkin ada alat dan teknologi yang mampu hapuskan bakteria tu. Kalaulah daging babi tadi tu boleh kita kata separate bakteria tadi tu, ada teknologi yang boleh asingkan daging babi tadi tu dengan bakteria tadi, maka daging babi tadi tu dah istilahnya bersih lah. Baik, saya nak tanya, apa hukum dia masa tu? Kalau tadi sebelum ni kita kata babi ni Allah haramkan ni sebab bakteria, tiba-tiba satu hari nanti zaman cucu cicit kita ni, babi ni boleh diproses, disebut istihla. Mungkin tuan-tuan biasa dengar dulu zaman coklat Cadbury dulu, heboh tuan-tuan kan. Sebulan, saya ingat 2 bulan orang Melayu kita tak sentuh Cadbury ni. Lepas tu datanglah pakar-pakar pemakanan, termasuk dipanggil ahli-ahli majlis fatwa untuk bahaskan benda ni. Tak cukup dengan tu, minta pula pandangan Al-Allamah Dr. Yusuf Qardawi berkaitan tentang istihla. Istihla tu makna dia satu proses yang mengasingkan bentuk, ciri-ciri, jisim dan zat daripada binatang haram tadi tu, walaupun dicampur, tapi dalam proses tadi tu disulin dan sebagainya, sehingga tak ada dah. Dia hanya ada waktu kita kata intro saja, mukaddimah saja. Sebab istilahnya dia nak larutkan gelatin tu, gelatin minyak tadi tu, supaya proses tadi tu smooth. Dalam proses tadi tu mula-mula dia letak setitik je, and then bila dah selesai, habis, tak ada apa-apa dah. So apa hukum dia? Saya tak nak beratkan malam ni tuan-tuan. Saya ambil contoh yang kedua. Negara jiran kita, Singapura. Tempat loji dia tuan-tuan, tempat kita kata tempat proses pengkumbahan tu diproses dengan teknologi yang ada pada hari ni yang sangat canggih. Diinsulin balik tuan-tuan air najis tu, sehingga menjadi air yang sangat jernih dan boleh dipakai. Dan tuan-tuan jangan terkejut, boleh dikatakan orang di sana, air yang diorang gunakan tu sebahagiannya diinsulin, istilahnya dah ditukar, diproses daripada tempat kumbahan najis. So apa hukum dia? Jawapan dia? Ya, jawapan dia insya-Allah kuliah akan datang. Panjang tuan-tuan. Ni saya buka atuk saudara saya tengah dengar kuliah saya ni. Baik. Itu namanya istihla. So pengharaman ni tuan-tuan, kullu minallah, semuanya daripada Allah. Tak kiralah berubah masa dan zaman, tak kiralah tuan-tuan boleh ubah kuman tadi dan bakteria tadi dan virus tadi. Saya bagi tahu dah, sifat orang mukmin sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tu sifat orang mukmin. So tak ada dah di situ istilahnya argument. Ustaz, kenapa 6 hari ya puasa, kenapa tak 5 hari? Oh, ingat ke nak tambah lagi?
Rupanya nak minta kurang lagi 5 hari. Ustaz, kenapa subuh 2 rakaat 2 rakaat pun kau tak bangun. Tapi janganlah kata, Ustaz, kenapa 2 rakaat? Lepas tu nak berapa? Witir. Allah kan suka witir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu sifat orang mukmin. So bila kita masuk bulan Syawal, promosi ni tak ada dalam bulan-bulan yang lain. Siapa yang sempat puasa 6, dialah sangat beruntung di sisi Allah. Tuan-tuan bayanglah, puasanya 6 hari aja, tapi pahalanya 360 hari. Tuan-tuan, nak puasa 2 bulan berturut-turut tu pun tak mampu tau. Ada tak orang puasa setahun? Tak mampu, tuan-tuan. Kalau ada pun, it's too incredible lah. It's too incredible. Yang PKP yang lepas pun tanya soalan yang sama. Ustaz, kalau saya tak puasa 2 bulan berturut-turut ni, apa kafarah yang lain ni Ustaz? Tak mampu saya. Tuan-tuan tahu kan? Puasa 2 bulan berturut-turut ni siapa kena? Zaman PKP dulu 2 tahun lepas, memang ramai yang PM saya lah. Kan PKP tak boleh keluar, duduk kat rumah. Aku tengok kau tengok aku. Anak-anak dah tidur lah. Style kita kata sahur ni pukul 2 pagi, 3 pagi. Bangun bila? Pukul 8 baru bangun. Dah siap-siap sahur dah katanya. So bangun pagi, sahur, aku tengok kau tengok aku. Accident ni apa kafarah dia? Syahrain mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut dia nak kena puasa. Tuan-tuan, 2 bulan berturut-turut ni, okey, saya ambil contoh. Contoh ni memang contoh betul lah ni. Ada 5 kes. Telefon bagi tahu benda yang sama, soalan pun sama. Ustaz, saya dah puasa 2 minggu. Tapi ingat esok nak buka puasa dah. Sebab anaknya nak masuk asrama. So kami nak pergi outing dulu lah. So kalau esok saya puas cuti, lusa saya sambung balik Ustaz. Jadi kalau saya dah puasa 2 minggu, kita kata 14 hari lah kan. So esok saya cuti, lusa saya sambung. Adakah lusa tu dikira 16 hari? Hari yang ke-16. Saya kata, saya senyum. Allah sebut dalam Quran mutatabi'ain, berturut-turut. So kalau miss 1 hari, ya ulang balik jawab dia. Contoh saya nak bagi tahu betapa struggle, seksanya orang yang nak berpuasa berturut-turut ni. Tiba-tiba Allah bagi satu peluang kepada kita, tak payah kau puasa hari-hari. Memadai dengan 6 hari ni kau puasa, tapi pahala dia seperti kau puasa hari-hari sepanjang tahun. Inilah yang disebut oleh ahli muhaddisin, mengatakan bahawa orang mukmin bila dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak, dia sendiri terkejut dengan amalan pahala yang dipampangkan ataupun yang muta'arrid, yang dibentangkan ke hadapan dia. Sebab apa? Ni antaranya pahala yang berganda-ganda. Ni yang sebut pahala dalam bulan Ramadan, pahala dalam bulan Syawal. Tuan-tuan, 4 bulan ni Allah bagi kepada kita satu laluan untuk kita dapat redha dia, untuk kita tambahkan amalan kita, untuk mendapatkan diri kita kepada dia. Termasuklah bulan ini, tuan-tuan. Cantiknya daripada Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Okey, ini bulan yang kelima, Zulkaidah. Zulkaidah ni daripada nama dia Zu al-Maq'adah. Zu al-Maq'adah. Apa makna Zu? Zu ni maknanya orang yang memiliki ataupun orang yang empunya. Saya ambil contoh, ada seorang pemuda, seorang lelaki yang Allah sebut dalam Al-Quran.
Nama dia bermula daripada Zul juga. Dalam hadis disebut tuan-tuan, tuntutan untuk kita membaca suratul kahfi likulli usbu'in, setiap minggu pada hari Jumaat. Nabi tuntut untuk kita baca. Bukan baca saja tuan-tuan. Kalau dah Allah turunkan dan Nabi pesan kepada kita untuk membaca setiap minggu, tentunya ada konten yang mesti kita nak kena ambil perhatian. Apa dia konten di dalam tu? Kenapa Nabi kerap sangat baca suratul kahfi? Itu menjadi programmer mingguan bagi Nabi. Setiap minggu Nabi baca. Bahkan Nabi sebut pula tentang kelebihan membaca suratul kahfi ni. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana kisah di awalnya menunjukkan betapa hebat dan besarnya kuasa Allah. Tidak ada kerajaan atas muka bumi ni boleh buat macam mana Allah buat. Iaitu sambung kontrak nyawa. Tuan-tuan, kita ni yang hari ni boleh hidup, sebenarnya Allah postpone nyawa kita tu. Postpone nyawa kita sekejap. Kalau ikutkan setiap hari tuan-tuan kita mati. Kita bangun pagi tuan-tuan, apa dia doa yang disunatkan kita baca? Bangun pagi, celek-celek mata je kita disunatkan baca doa tu. Apa dia doa tersebut? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Sambung. Itu doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Apa maksud dia? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kurang penghayatan bila kita tak faham. Kita baca doa kunut bertahun tuan-tuan. Cuba kalau cucu kita tanya kita, "Tok, apa maksud Allahumma hdina fi man hadin?" Agak-agak boleh jawab tak? Ini kekurangan kita. Kita amal setiap hari tapi kita tak faham. No wonder tuan-tuan, kalau kita baca Fatihah menghadap Tuhan, setitik air mata pun tak pernah tumpah, tak pernah jatuh depan Allah. Sebab apa? Mushfahim ni maknanya tak faham. Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abdul Hamid Al-Ghazali dia pesan, la takuna jununan, jangan jadi orang gila dalam beribadat. Apa maksud jangan jadi gila dalam beribadat? Kau cakap seorang-seorang yang kau sendiri pun tak faham. Allah. Bukan solat je tuan-tuan, hatta Al-Quran. Quran ni bukan suruh baca je tuan-tuan. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali pesan, Quran dia ada 3M yang kita kena laksanakan. M yang pertama baca. Betul lah. Macam tuan-tuan baca hari ni. Betul. Tu tanggungjawab kita dengan Quran. Kalau hari-hari boleh baca WhatsApp, hari-hari boleh menghadap Facebook, hari-hari boleh tengok IG, tiba-tiba satu hari kita tak boleh luangkan masa tengok Al-Quran, tak boleh luang masa untuk baca Al-Quran. Allahu Akbar. Agak-agak nak jawab apa depan Tuhan ni soalan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu, bukan pada hari itu, salah terjemahan tu. Allah sebut al-yawm. Al-yawm ni today. Hari ini. Sebab tu sifat Al-Quran ni, selain daripada dia bercakap tentang perkara-perkara yang lalu untuk kita jadikan sepadan, Allah bercakap tentang bumi Mesir tuan-tuan. Dalam bumi Mesir ni ada Fir'aun, ada juga Nabi Allah Musa AS. Allah cerita tuan-tuan, ada kita kata check and balance.
Kalau orang tu Allah sebut dalam Al-Quran, tentunya orang itu bukan calang-calang. Allah nak minta kita ni tiru dia. Kalau orang tadi tu dimurkai oleh Allah pun sama juga, bukan calang-calang. Raja tuan-tuan, dia kuasai berapa empire, tapi dia disebut sebagai ahli nar, ahli neraka. Allah cerita juga dalam Al-Quran untuk apa? Supaya jangan ikut. Jangan ikut. So dalam Al-Quran, selain daripada Allah cerita tentang orang soleh, Allah juga cerita tentang orang taleh. Allah juga bercerita tentang perkara-perkara yang lalu supaya jadi sempadan kepada kita. And sifat Al-Quran juga in future. Allah banyak bercakap tentang the end of the world, cakap tentang kiamat. Hari ni orang buat kajian tentang kiamat, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam Times International Magazine, bercakap soal kiamat, COVID-nya dan sebagainya, benda-benda yang lately ni, kita kata unpredictable, tak boleh dijangka. Sampai satu peringkat diorang pun angkat tangan surrender. Benda ni bukan cerita bumi, tapi cerita langit ni. Dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana orang Eropah hari ni, orang cerdik pandai hari ni buat kajian tentang Al-Quran. Saya bila tengok pengarah filem The Day After Tomorrow, The Armageddon, cerita apa lagi, 2012. Siapa pengarang filem ni? Oh, minta maaf, saya silap tanya. Yang ada kat depan saya ni bukan dekat movie, tak tengok, Facebook pun tak tengok. Orang-orang soleh semua ada kat depan saya ni. Steven Spielberg. Steven Spielberg ni orang US berbangsa Yahudi. Tuan-tuan tengok temu ramah dia dengan CNN. Dia yang create filem-filem yang bercakap tentang kiamat. Bagaimana tanda-tanda kiamat. Dia yang buat. Sampai orang cuba bayangkan bagaimana yang disebut dalam suratul Kahfi tentang Ya'juj wa Ma'juj, makhluk perosak ni. Sehingga hari ini digambarkan satu makhluk dinamakan sebagai zombie, makhluk perosak. Itu pada perspektif, kita kata dalam konteks yang diorang faham saja. Bila tengok orang-orang bukan Islam ni mula buka Al-Quran, kaji Al-Quran, saya teringat, tuan-tuan, saya mengajar kitab Fizilul Quran karangan Al-Imam Syed Qutb. Syed Qutb kata apa? Dia kena gantung, tuan-tuan, mati digantung, tuan-tuan, tahun 1974 di Mesir. Selepas daripada syahid pengasas kepada Ikhwanul Muslimin, Al-Imam Hasan Al-Banna, tahun 1954. Syed Qutb ni ditangkap, tuan-tuan. Dalam penjara dia tulis tafsirul Quran. Macam Profesor Hamka. Dia dalam penjara dia sempat menulis. Kat luar tak sempat. Kat dalam sempat. Tu kita tengok bagaimana sejarah hidup orang-orang soleh, alim ulama ni, tuan-tuan. Tekanan dia diberi, makin diberi tekanan, tuan-tuan, makin banyak sumbangan dia kepada umat. Di dalam kitab Fizilul Quran disebut, tuan-tuan, haula'il kuffar sayarji'una ilal Quran. Ni kami mengaji kitab ni, tuan-tuan. Disebut bahawa orang-orang bukan Islam satu hari nanti mereka akan berbondong-bondong membaca Al-Quran. Bukan sebab mereka convert to Islam, no. Tetapi sebab kebenaran Al-Quran itu. Bila sebut the end of the world ni banyak vision. Kita tahu, tuan-tuan, bila sebut tentang kiamat, nobody have experience. Hatta manusia pertama yang dibunuh pun, dia pun tak ada
pengalaman, iaitu anak kepada Adam alaihissalam. Sebab apa? Kiamat pun tak berlaku lagi. So yang nak boleh bercakap tentang kiamat ni siapa? Owner dia saja. Owner dia sahaja yang boleh bercakap tentang kiamat ni. Siapa? Allah. Tuan-tuan buka Al-Quran, berapa banyak Allah sebut tentang kiamat. Ni antara kelemahan kita. Apa dia? Baca tapi tak faham. Tak faham. So tuan-tuan boleh hadir dalam surau ni, boleh datang ke masjid. Alhamdulillah. Ni turuk, method untuk kita nak dapatkan kefahaman tu. So Imam Ghazali pesan pertama membaca, yang kedua memahami Al-Quran. Kena usaha tuan-tuan. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan. Kita dah boleh baca Al-Quran, paling kurang kita nak kena faham Al-Quran, kita tahu apa konten yang Allah nak sebut. Sebab sifat dia kekal sampai kiamat. Dan yang ketiga, yang ketiga yang paling penting sekali, yang kita nak kena lalui daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, climax dia. Yang ketiga ni apa? Melaksanakan perintah Al-Quran. Kalau tak pandai baca, kemudian tak faham pula, macam mana kita nak realisasikan perintah Al-Quran? So, yes, saya sebut tadi bab doa tadi kan, alhamdulillahillazi ahyana. Kalau kita faham tuan-tuan, ya Allah, memang touching lah tuan-tuan. No wonder lah kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal bangun pagi, program harian dia bangun pagi, mesti dia menangis. Bukan sembahyang ni, bangun pagi ni. Kita bangun pagi, duk, kita kata kalau apa ni, orang utara cakap apa, tonyoh biji mata ni, keluar tik mata ni, tahu-tahu dah riau dah. Riau tu saya menangis lah. Kenapa boleh Imam Ahmad ni touching tuan-tuan? Alhamdulillahilladzi maha segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang baru sahaja mematikan kami sebentar tadi. Ya Arhamar Rahimin. Bangun pagi, Islam ajar kepada kita supaya wajib bersyukur kepada Allah. Apa ramai yang mati dalam tidur tuan-tuan. Roh dia keluar, Allah tak izinkan roh dia balik-balik ke dalam badan dia. Sebab tu kalau mengaji tauhid tuan-tuan, mati ni dia ada dua. Mautul sughra wa mautul kubra. Mati kecil dan mati yang sebenarnya. Mati kecil ni macam mana? Bila kita tidur tuan-tuan, roh kita ni dia tak hanya duduk di badan kita sahaja, tapi kemampuan dia boleh ke mana-mana. Tuan-tuan, yang ni jangan samakan dengan cerita intiqal ruh tu. Roh tu berpindah ke tubuh badan tu, jangan, tu salah tu. Salah dan tidak ada asas dalam agama. Itu seolah-olah macam ambil pandangan daripada agama Buddhis, yang mereka ada kefahaman bahawa kalau atuk dia meninggal, roh atuk dia akan masuk dalam tubuh badan, dalam 7 generasi keturunan dia tu mesti akan ada muka macam atuk dia dan sifat pun sama seperti atuk dia, dan percayalah bahawa roh atuk dia sudah pun menjelma dalam keturunan dia tu. Dalam Islam tak ada tuan-tuan. Tak mahu saya sebut So yang kita tidur ni, roh kita tu sangat berisiko. Itu je saya nak sebut. Bila sebut kata roh ni, Allah sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbik. Ketika mana mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhanku. Tuan-tuan biasa dengar kan orang meninggal mati di baham buaya, mati di baham ikan besar. Bila dia mati tuan-tuan,
Dia duduk dalam perut ikan. Si ikan ni pun tak lama juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan hancur. So kalau ikan tu mati pula, roh tu nak duduk kat mana? Roh orang yang ada telan tu, ada 5 orang dalam perut dia. Roh tu nak duduk kat mana kalau ikan tu dah mati? Kalau ikan tu kena telan pula ikan yang lebih besar lagi, bukan takat 5 roh je ada dalam perut ikan besar tu, roh ikan tu pun ada dalam tu. Lepas tu dia nak pergi mana? Sebab tu Allah bagi tahu awal-awal, soal roh ni bukan kerja kau, bukan kerja manusia. Malaikat pun tak tahu. Malaikat ni diterima arahan cabut je. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam bab-bab benda yang kita kata sam'iyat, yang kita hanya boleh dengar sahaja, ghaibiyat, yang kita tak nampak tapi kita wajib beriman. Dengar, terima daripada wahyu, daripada Nabi. That's all. Sebab kita tak tahu. Nobody can talk about paradise. Tak ada orang boleh bercakap tentang syurga neraka ni, melainkan siapa? Sumber tu kita dapat daripada mana? Nabi saja. Ustaz, semalam alhamdulillah lah saya mimpi masuk neraka. Dia nak cakap apa? Dia boleh nampak apa yang ada dalam neraka tu. Yang tu yang dia syukur tu. Bukan sebab dia tu terpilih masuk jadi ahli neraka. Oi, ustaz, neraka ni macam ni. Sorry, minta maaf. Awal-awal lagi kita tutup telinga. Yang nak boleh bercakap bab neraka ni Nabi. Ustaz, semalam alhamdulillah saya dapat. Tak tahulah. Kalau tanya saya kata syurga. Itu kamu. Itu awak. Di dalam syurga tidak pernah pun terlintas oleh hati manusia. Punya dahsyatnya. So yang nak boleh bercakap tentang syurga neraka ni Nabi. Nabi saja. So tuan-tuan, saya nak bagi tahu apa? Kita bangun pagi, kita syukur pada Allah. Sebab apa? Allah sambung balik nyawa kita. Nabi ajar kepada kita supaya bangun pagi terus bersyukur pada Allah. Ucapan pertama keluar daripada mulut kita, Alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'da ma amatana, yang telah mematikan kami. Tuan-tuan, bukan menidurkan ya. Tuan-tuan ingat tak? Kalau sebelum ni, waktu 2 tahun yang lepas, perkataan apa yang sangat orang takut? Pertama, positif. Hush, ustaz, saya positif. Allah. Terus kita undur, tuan-tuan. Kan? Kalau 2 tahun lepas kan, bila sebut positif ni orang takut lah. Padahal 5 tahun lepas, kita selalu promote, kita bercakap be positif. Jadilah orang yang positif kan. Tapi benda tu tak terpakai 2 tahun lepas. Sebut positif je, Allah. Orang dah bukan geleng kepala, innalillah terus. Yang kawan tu nak cakap pun dia sebut kata dia positif pun dia dah takut dah. Sebab apa? Dia tak meninggal lagi, orang dah baca, dah sebut innalillah. Tu 2 tahun lepas. Perkataan yang ditakuti oleh manusia, yang pertama positif. Perkataan yang kedua, ditidurkan. Saya update lagi dalam Facebook, saya akan ditidurkan sebentar lagi oleh doktor sekian. Dan kita pun boleh, kita tuan-tuan kalau tuan-tuan masih ingat dan simpan video-video 2 tahun lepas, sangat menginsafkan. Tuan-tuan tak ingat ke arwah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga sahabat-sahabat kita yang meninggal, isteri anak dia tak boleh tengok. Istilahnya lalu je van jenazah. Tu pun atas ihsan pemandu van, berhenti sekejap je. Allah, yang anak ni duk meraung-raung panggil ayah. Ayah ada ke? Dia ingat ayah ada, maksudnya hidup ada kat belakang, kejap lagi nak keluar. Yang mak ni menangis-nangis dah. Nampak tuan-tuan? Tak syukur lagi ke kita? Satu masa dulu tuan-tuan, 2 tahun lepas,
Tak boleh kita nak dekat dengan tanah perkuburan, melainkan daripada jauh lah. Tu pun pakai berlapis-lapis tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Hari ini alhamdulillah Allah dah lenyap sikit demi sedikit tuan-tuan. Kita boleh datang ke masjid, alhamdulillah. Ambil peluang ni tuan-tuan, ambil kesempatan ni. Cukuplah dengan dugaan 2 tahun lepas tuan-tuan. Bagi orang yang kaki masjid ni menangis-nangis tuan-tuan, tak boleh datang ke masjid. Marah dekat Nazir, kenapa tak bagi orang datang masjid. Tu. Sampai Nazir punya takut. Nazir kata apa, ustaz, orang ni duk serang saya, duk kata saya ni halang orang masuk masjid. Semayang Jumaat 6 orang. Subhanallah wa bihamdi. Ke tuan-tuan dah lupa dah? Kita ingat tu bukan apa tuan-tuan, dia recall balik tu supaya apa? Kita sebenarnya nak recall kita supaya bersyukur pada Allah. Berapa ramai yang meninggal dunia dalam qaryah kita sebab penyakit dan musibah ni. Kita Allah selamatkan. Tu pun tak nak datang lagi ke surau dan rumah Allah. Tak tahu. Tapi bila masjid dan surau dah boleh dibuka tuan-tuan, Nazir juga takut. Kalau tadi tak bagi masuk pun Nazir takut, ni dah boleh buka pun Nazir juga takut. Takut apa? Takut tak ramai datang. Jadi tuan-tuan, cukuplah kata tu. Dia buat lah. Hari ni sebenarnya nak sembang je. Saya mungkin dah bagi tahu pada tuan-tuan sebelum ni, masa sebelum Ramadan kot. Saya kata mungkin kuliah terakhir lah. Mungkin. Itu kata saya. Rupanya tak terakhir lagi. Saya tengah tunggu visa, tuan-tuan doakan saya. Tadi pun saya dah dapat reply daripada embassy. InsyaAllah esok lusa ke saya akan pergi ke embassy balik lah, untuk hantar pasport diplomatik kami untuk dapatkan visa 3 ke 5 tahun. So, untuk saya bertugas di Kedutaan Arab Mesir sebagai setiausaha pertama di Kedutaan Arab Mesir, Kedutaan Malaysia di negara Arab Mesir. Doakan saya, ya. Depan-depan orang-orang yang soleh ni, Allah mustajab doa ni, saya yakin dan percaya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni wali minal awliya illah, orang yang rapat dekat dengan Allah. Saya mohon doa tuan-tuan supaya doakan saya dipermudahkan segala urusan untuk saya memikul amanah negara. Saya pergi ni bukan atas nama urusan melancong dan sebagainya, tapi saya bawa imej negara. Kami dah dipesan beberapa kali supaya jaga dan bawa nama negara. Dan urusan ini adalah urusan negara juga, G2G, government to government. Apa saja urusan berkaitan tentang universiti, berkaitan tentang student dan sebagainya. Pos saya adalah pos atasih pendidikan di Kedutaan Arab Mesir. So tuan-tuan doakan saya diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan di sana, dan insya-Allah panjang umur rezeki. Kita jumpa. Haji WhatsApp saya pagi tadi ke 2 hari lepas. Setakat saya kosong, insya-Allah saya boleh bagi lah. Saya boleh bagi talk lah. Setakat ni ada 2-3 masjid lagi. Saya tak soft landing lagi. Ni surau ni insya-Allah ada. Kalau saya ada lagi, insya-Allah. Apapun tuan-tuan, saya menyusun 10 jari, minta ampun, minta maaf tuan-tuan, sepanjang saya mengajar surau ni. Berapa tahun je saya mengajar? Minggu lepas Masjid Olat Lempit buat majlis untuk saya. Saya tanya kat Nazir dia, berapa tahun saya mengajar masjid ni? Dia kata ustaz mengajar semenjak 2009. Yang hairannya apa? Daripada 2009 sampailah 2022 ni saya mengajar tafsir. Dia kata daripada 2009 sampai 2022 ni juzuk amma tak habis lagi. Kalau 2009, 2022 berapa tahun je? 7 11 tahun. 11 tahun 10 tahun, 11 tahun. Lama saya mengajar masjid tu.
Saya pun sama juga, minta maaf tuan-tuan sekiranya saya mengajar ada yang tersalah kata, tersalah bahasa, terguris hati dan sebagainya. Yang baik itu kullu minallah, semuanya daripada Allah, dan segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna faqihna fid din wa 'alimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma amitna bi husnul khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, yang pula dosa kami, yang pula dosa isteri, suami dan anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang soleh, jadikanlah kami komuniti masyarakat yang soleh. Allahumma amitna bi husnul khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu bila masa, waktu dan ajal kami. Ya Allah, kami mohon daripada-Mu, matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Mati kami melaksanakan segala titah perintah-Mu, Ya Allah. Mati kami sedang sujud kepada-Mu, Ya Allah. Mati kami sedang membaca Al-Quran-Mu, Ya Allah. Mati kami dalam melaksanakan segala tuntutan dan segala arahan-Mu, Ya Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal marad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.